Yang Berhormat Kopeng, saya jemput Yang Berhormat Paya Besar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih Tuan Yang Dipertua dan tahniah Yang Amat Berhormat Tambun atas pembentangan Rang Undang-Undang Pembekalan 2024 yang pasti akan menjadi instrumen yang penting bagi tahun 2024 bagi kesinambungan berterusan ke atas ekonomi recovery at post-COVID-19 crisis, menangani global supply chain disruptions, pendekatan counter-cyclical kepada ekonomi yang slow down, adaptasi climate change dan pertumbuhan kalis terhadap geopolitical tension. Tuan Yang Bertua, pada peringkat dasar kali ini saya akan menyentuh beberapa perkara yang bersifat menyeluruh dan ia mendasari perkara asas yang perlu disokong, ditambah baik dan ada keperluan untuk dihentikan. Dan insya-Allah perkara-perkara tertentu saya akan menyentuh di peringkat jawatankuasa nanti. Tuan Yang Dipertua, kemampanan pengurusan hutang negara adalah perkara yang perlu ditambah baik bagi memastikan aliran hutang yang diterbitkan seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan ia mampu meningkatkan daya cipta asas eksplorasi ekonomi baru yang kali kejutan. Jumlah hutang negara 2022 sebanyak 60.4% kepada KDNK. Setakat Ogos 2023, ia telah mencatat 62% kepada KDNK. Perbezaan yang amat ketara kalau kita bandingkan di antara tahun 2018-2022. Sepanjang 4 tahun ada peningkatan jumlah hutang sebanyak 383.2 bilion, iaitu 21.5% daripada KDNK. Debt service charges juga meningkat. Dan kalau kita lihat belanjawan 2003 semasa dibentangkan menjangkakan had statutory berada pada kadar 62.2% kepada KDNK, di mana tahun ini akan diterbitkan 71 bilion. Setakat 8 bulan kita telah terbitkan hutang sebanyak 68 bilion dan kita ada lagi lebih kurang ruang 3 bilion. Adakah ruang pinjaman ini mencukupi? Dan bagi saya ia tidak mencukupi kerana jangkaan awal bajet untuk subsidi 63 bilion tetapi Yang Amat Berhormat Tambun telah umumkan ia akan mencecah 81 bilion. Oleh hal demikian, saya kira Tuan Yang Dipertua, isu hutang negara usahlah dijadikan modal politik untuk menarik sokongan. Semua parti dalam Dewan ini telah mempunyai pengalaman menjadi kerajaan dan kita tahu apa sebenarnya yang sedang berlaku dan apa tindakan kita telah laksanakan semasa menjadi kerajaan untuk mengatasi segala keterisan, krisis dan ketidaktentuan ekonomi global pada ketika itu. Kaedah tuning-menunding, finger pointing bukanlah jalan keluar, tetapi ia mendorong negara kita ke arah jalan permasalahan tanpa penghujung. Jadi saya cadangkan Tuan Dipertua agar kita semua lakukan politik reconciliation on ekonomi. Kita pernah lakukan dahulu semasa meningkatkan had statutory hutang dari 55% ke 60% dan kemudian ke 65% semasa kita menghadapi krisis COVID-19 dan peperangan di antara Ukraine dan Rusia yang berpanjangan. Saya mohon agar pihak Kementerian Kewangan untuk mengadakan segera perbincangan dengan semua parti agar kerajaan maupun pembangkang dapat bersama-sama memulihkan ekonomi kita kerana kebersamaan kita adalah teras kejayaan pemulihan. Tuan Yang Bertua, semajak 4 dekad yang lalu kita telah mengharungi 4 buah krisis. Krisis komoditi 85-86, krisis kewangan Asia 97-98, krisis kewangan global 2008-2009 dan yang terbaru krisis COVID-19 2020-2022. Semasa krisis komoditi, tahap hutang negara kita telah mencecah dan melepasi 100% daripada KDNK atau yang lebih tepat 103.4% pada tahun 1986. Namun sepanjang 10 tahun berikutnya KDNK negara kita bertumbuh baik pada kadar 6 ke 10%. Saiz ekonomi membesar 3.5 kali ganda, di mana saiz GDP nominal pada tahun 1986 pada kadar 28 bilion USD dan meningkat pada tahun 1996 101 bilion USD dan ia telah menurunkan jumlah nisbah hutang statutory di paras bawah 40% kepada KDNK. Timbang tara di sini Tuan Dipertua adalah saiz ekonomi besar menjadikan KDNK tinggi, maka peratusan hutang kepada KDNK menjadi rendah dan begitulah sebaliknya. Persoalan saya kepada pihak kementerian, bagaimana ekonomi kita mahu dipulihkan dan menggerakkan pertumbuhan KDNK dengan lebih baik
Dalam masa yang sama, IMF dan World Bank telah mengunjurkan ekonomi global bertumbuh pada kadar 3% pada tahun 2023 dan tahun hadapan pada kadar 2.9% ke 3%. 4 persoalan yang saya ingin kemukakan kepada pihak kerajaan. Yang pertama, apakah cara yang paling tepat untuk kita lakukan terbitan hutang? Yang kedua, waktu apa yang bersesuaian untuk kita lakukan terbitan hutang? Yang ketiga, adakah kos yang ditanggung bersesuaian dengan kadar lonjakan ekonomi yang akan datang? Yang keempat, adakah terbitan hutang ini memberi impak positif atau negatif dari sudut peratusan KDNK? Saya ingin mendapat penjelasan bagaimana objektif pinjaman dibuat oleh kerajaan. Apakah nisbah pinjaman kepada pertumbuhan KDNK? RM1 pinjaman, Tuan Dipertua, berapa peratusan peningkatan kepada pertumbuhan ekonomi negara? Negara kita sentiasa dinilai bagaimana kita memenuhi kewajipan hutang dengan cara yang tepat dan masa segera secara kos efektif bagi mengurangkan risiko krisis keuangan. Tuan Yang Dipertua, kepercayaan kredit, penarafan kredit berdaulat. Kredit sebuah negara yang dijalankan oleh 3 agensi penarafan antarabangsa, Moody's, Fitch dan S&P, amat penting kewajarannya dalam penarafan kredit berdaulat dan pandangan bebas mereka mencerminkan kewibawaan negara kita sebagai destinasi pelaburan yang mampan dan berkualiti. Kita ada pengalaman kita, Tuan Yang Dipertua. Pada tahun 1991, kita berada pada kadar A3 atau A- dan kita mula meningkat baik penarafan kredit sehingga tahun 1995 hingga 1998 selama 4 tahun pada A1 ataupun A campur. Krisis kewangan Asia, penarafan kredit kita daripada investment grade turun kepada kedudukan BB dan speculative grade dan pada tahun 1999. Dan selepas 6 tahun kemudian berlaku pemulihan meningkat ke tahap A3 A- pada 2024 dan setakat 2021 kita berada selama 17 tahun terperangkap pada kadar yang sama. Ironinya pada 2022 Moody dan S&P masih mengekalkan penarafan kita, tetapi Fitch telah menurunkan negara kita kepada kedudukan BBB+ dengan outlook negatif dan kemudiannya Jun 2022 saya makan outlook ditambah baik kepada stable. Persoalannya, Puan Yang Dipertua, apakah kesan penurunan kredit ini dan outlook kepada ekonomi negara? Kerana ia meningkatkan pengurusan premium risiko yang akhirnya meningkatkan kesan kepada kos menjalankan perniagaan sebanyak 50 basis point dan ini meningkatkan kos pinjaman. Dan ia menyebabkan juga aliran keluaran modal kerana sentimen pelabur yang lemah sebanyak 6 ke 8 bilion USD telah mengalir keluar dari negara kita dan ini mengurangkan pelaburan baru. Persoalannya, bagaimana kita hendak mengatasinya dan mengapa kita tidak mampu meningkatkan kembali penarafan kita kepada A1 ataupun A+? Bilakah FRA akan dikuatkuasakan dan bilakah kerajaan hendak membentangkan Procurement Act di Dewan Rakyat bagi memastikan pematuhan tata kelola dapat ditambah baik? Puan Yang Dipertua, hasil negara berdaya mampan. Saya menyokong 34 langkah cukai yang diperkenalkan oleh kerajaan. Walaupun bagi saya, memperkenalkan GST adalah langkah yang terbaik. Amalan ini telah dilaksanakan oleh 160 buah negara di dunia. Namun saya agak menyokong jika ketika ini kerajaan pertimbangkan ia belum sampai masanya lagi kerana masih ada kaedah yang lain untuk menambah hasil negara. Saya sedar bahawa RM1 hasil negara lebih 95 sen telah mempunyai komitmen untuk dibelanjakan seperti emolumen, pencen, subsidi, bayaran khidmat hutang dan sebagainya dalam tanggungan. Saya menyokong langkah kerajaan untuk melaksanakan subsidi bersasar. Subsidi bersasar adalah satu langkah yang dominan ketika mengimbangi jumlah kutipan hasil yang tidak setara dengan negara-negara OECD dan perbelanjaan yang mengembang expansionary expenditure dalam menyerap hentakan dan kejutan external sector. Puan Yang Dipertua, sebagai negara perdagangan trading country, kita sentiasa terdedah kepada external exposure. US dan China adalah destinasi perdagangan terbesar Malaysia. Ekonomi kita amat sensitif dengan sebarang perubahan kepada pertumbuhan ekonomi US dan China. Kajian yang dibuat oleh World Bank, perubahan 1 percentage point in US growth, impaknya perubahan 0.82% kepada Malaysia GDP growth. Manakala perubahan 1 percentage point in China growth, impaknya 0.45%
kepada Malaysia GDP growth. Tahun 2024, kerajaan menyasarkan peruntukan subsidi dan bantuan sosial sebanyak 52.8 bilion. Tahun 2023, tahun ini 64.2 bilion. Dan saya lihat ada penurunan lebih kurang 11.4 bilion, iaitu 17.8%. Saya kira subsidi yang dibuat secara bersasar ini adalah satu langkah yang dominan, dan sekiranya kita dapat lakukan secara lebih efisien, kita dapat menjimatkan wang negara. Saya ambil contoh, Puan Yang Pertua, subsidi elektrik tidak bersasar telah meningkatkan keterisan kepada golongan tinggi penggunaan. Jumlah subsidi pada tahun 2003 telah dimaklumkan oleh kerajaan penggunaan sebanyak 14.9 bilion. Namun, subsidi yang dinikmati oleh peniaga bukan PKS yang melibatkan 100,000 akaun syarikat perniagaan bukan PKS telah menikmati lebih kurang 43% daripada 14.9 bilion ringgit, iaitu lebih kurang 6.5 bilion ringgit. Apabila kerajaan melakukan secara bersasar melalui pelaksanaan subsidi ICPT, kita dapat kurangkan subsidi dan perniagaan bukan PKS masih menerima subsidi, tapi pada jumlah hanya 2.3 bilion ringgit. Kita jimatkan 4.2 bilion ringgit. Penjimatan ini boleh disalurkan kepada perbelanjaan yang boleh merangsang ekonomi yang lebih efektif. Tata kelola pengurusan GLC dan GLIC. Puan Yang Pertua, saya ingin menyinggung agar pengurusan GLC dan GLC mesti memahami konsep penubuhan GLC dan GLC sebagai kemampanan penggerak ekonomi Malaysia. Mereka harus melakukan pengurusan strategik menembusi pasaran dalam negara. Mereka juga perlu melaporkan khusus kecekapan pengurusan GLC dan GLIC. Saya mencadangkan supaya annual report oleh GLC dan GLIC dapat dibentangkan di Dewan Rakyat agar semak dan imbang dapat kita lakukan di sini. Kerana kita juga perlu memastikan penerapan kawalan selia peringkat antarabangsa bagi membuka prospek ekonomi. Kajian pengurusan strategik dan pemusatan kawalan selia juga mesti kita lakukan. Kenapa kita nak memastikan kita mempunyai portfolio yang lebih baik di perusahaan saham. Puan Yang Pertua, kita hari ini hadapi masalah dari segi equity market. Portfolio investment sedang mengalami ketidaktentuan dan kita sudah kehilangan lebih kurang 450 indeks. Perkara yang penting untuk kita nilai semula adalah bagaimana main companies yang diletakkan dalam bursa seperti Maybank, seperti Petronas, seperti Khazanah, adakah mereka betul-betul merupakan true private sector dan adakah mereka menggunakan new economic stock, bukan lagi berasaskan kepada old economic stock seperti plantations, bank, telco, yang akhirnya syarikat-syarikat yang sunset inilah yang dominated dalam largest listed firm in bursa, dan akhirnya ialah yang menyebabkan tidak ada daya tarikan yang dibuat oleh pelabur-pelabur di luar negara. Puan Yang Pertua, saya harap sangat supaya kita sentiasa memikirkan tentang masa depan. Bila kita bercakap tentang ringgit performance, kita memahami bagaimana penentuan nilai ringgit ini bukan hanya ditentukan dari segi kenaikan harga minyak ataupun differential interest di antara US dan Malaysia, seperti mana yang disebutkan pagi tadi oleh Yang Berhormat Timbalan Menteri Kewangan. Saya mengharapkan sangat supaya Kementerian Kewangan juga menambah baik nilai IIP, International Investment Position, yang kadang-kadang kita terlupa untuk memberi penekanan terhadap penunjuk indikator ekonomi ini. Kerana ini sebenarnya memberi gambaran kepada pelabur sama ada negara kita ini berada sebagai creditor nation ataupun debtor nation. Dahulu negara kita berada dalam creditor nation, tapi slightly sekarang ni Puan Yang Pertua, kita sudah berada dalam debtor nation. Untuk meningkatkan IIP ini, kita mesti mempunyai pegangan financial asset di luar negara berbanding foreign memegang financial asset dalam negara kita. Jadi saya perlukan penjelasan daripada pihak kerajaan bagaimana untuk meningkatkan kadar international investment position. Kerana Puan Yang Pertua,
nisbah dia, kalau kita naikkan 1%, kenaikan IIP, International Investment Position, bermakna nilai ringgit akan berlaku kenaikan sebanyak 0.8%. Puan Pertua, saya harap sangat supaya nilai ringgit ini kita jadikan sebagai nilai yang bersama. Kerana apa? Kalau kita lihat pada tahun 2020, 2 Mac 2020, kita berada pada RM4.17. Kemudian kita pada 16 Mac dia meningkat RM4.39. Pada Disember 2020 dia menurun RM4.02. Pada 23 Ogos 2021 dia kembali pada RM4.19. Pada Oktober 2022 dia meningkat 4.75 jumlah ringgit kita RM4.75. Dan kemudian kita lihat pada Januari 2023 dia turun RM4.24 dan hari ini RM4.78. Apa yang saya cuba maksudkan Puan Yang Pertua adalah nilai ringgit ini kerana kita ini negara perdagangan. Kita terdedah kepada external sector. Dan sudah pasti external sector ini salah satunya adalah bagaimana kita nak meningkatkan IMP. Dan kalau kita juga dapat meramalkan apa yang sedang berlaku di negara sekitar kita, Tuan Yang Bertua, yang terakhirnya saya nak minta kerajaan untuk bagi penjelasan. Bagaimana persediaan pihak kerajaan apabila kerajaan Thailand melaksanakan sebuah projek yang kita panggil sebagai land bridge untuk menghubungkan di antara Gulf of Thailand Sea dengan Andaman Sea. Land bridge tersebut panjangnya Puan Pertua 90 km. Menggabungkan dua port, Ranong Port dan Chumpon Port. Kita ada Puan Pertua dia menghubungkan pelabuhan Kuantan dengan pelabuhan Kelang yang pastinya jaraknya 700 km. Investment yang kita buat 45 bilion ringgit. 45 bilion USD. Tetapi apa yang saya cuba sambutkan Puan Pertua, mereka memulakan projek ini pada tahun 2025 dan sudah pasti negara-negara seperti India untuk membawa barang-barang sebelah ke China, ia akan menyebabkan port Kelang dan port PTP kita akan hilang daya tarikan. Sekiranya pada tahun 2030 nilai TEU yang beroperasi di antara dua port ini adalah 10 juta TEU, akan meningkat sehingga 40 juta TEU pada 10 tahun berikutnya. Sila Gulong. Kalau kita tidak bersiap sedia Puan Yang Pertua, sudah pasti jumlah pinjaman yang kita buat untuk membina ECR rate ini, kita juga akan mempunyai bebanan contingent liability yang kita perlu bayar pada masa hadapan kerana projek tersebut tidak memberi jumlah keuntungan seperti mana yang kita rancang pada kali ini. Saya fikir Puan Yang Pertua, perkara ini harus kita ambil kira seperti mana pembangunan di Nusantara. Kerajaan juga perlu mengambil kira kerana ini juga akan membebankan negara pada masa yang akan datang. Terima kasih Puan Yang Pertua, saya mohon menyokong. Terima kasih Yang Berhormat Paya Besar. Saya